Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam pembincangan tafsir surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Aku menjadi garantor, za'im, menjadi penjamin kepada siapa yang menjumpai barang raja, piala raja. Ini menunjukkan kafalah. Dalam bab fiqh ni dipanggil sebagai kafalah, garantor. Kafalah ni ada dua jenis. Ada garantor terhadap harta, ada garantor kepada jiwa, kepada manusia. Ini bertepatan dengan hadis ada riwayat daripada Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi daripada Umamah Al-Bahili dan juga selain daripada Umamah Al-Bahili, az-za'im gharimun. Garantor ini dia akan gharib, mana dia akan menggantikan tempat orang yang dia jamin tersebut kalau berlaku sesuatu. Inilah pendapat mazhab yang empat. Sebahagian di kalangan ulama tidak mengharuskan kafalah dengan kafalah jiwa, kafalah manusia, kerana sebabnya adalah manusia ni bukan satu perkara yang mudah untuk bawa datang dia, berbeza dengan harta. Persoalannya, adakah orang yang menjamin garantor ini wajib seseorang yang menjadi garantor kepada manusia, kepada satu jiwa, adakah wajib dia dhaman, mengganti rugi sebagai ganti kepada jiwa manusia tersebut, dia ganti dengan harta ataupun tidak? Ulama-ulama Hanafi menyatakan tidak lazim kepada garantor tadi untuk dia sekiranya mati, orang yang dijamin mati, maka tidak wajib kepada dia untuk gantikan dengan harta, kerana dia bukan menjadi garantor, penjamin kepada harta, dia menjadi penjamin kepada jiwa, kepada manusia. Bila mati dia maka habis. Itu pendapat ulama Hanafi. Ulama-ulama dalam mazhab Maliki dan juga Imam Al-Lais, Imam Al-Auza'i rahimahumullahu ta'ala menyatakan, kalau seseorang yang dijamin itu mati, maka hendaklah dia ganti dengan harta. Wa yarji' bihi 'alal matlub. Dia kena bawa datang benda yang dituntut. Sepatutnya jiwa, tapi jiwa tak ada, dan orang tu dah mati, orang yang dijamin tadi, ganti dengan harta. Sebab tujuan menjadi penjamin kepada seseorang ni selalunya masalah harta. Bila dia buat satu pinjaman dan sebagainya, tak boleh nak bayar, jadi kena ada penjamin. Jadi penjamin kepada orang tersebut. Bila orang tersebut tak ada, jadi dia kena bayar dengan harta. Ataupun dia menjadi penjamin untuk hadirkan seseorang, untuk bawa datang seseorang, tapi seseorang tu tak datang, maka wajib juga penjamin atau garantor tadi gantikan dengan harta. Kafalah ini akan terjadi. Apabila terjadinya kafalah, maka harus di sisi majoriti di kalangan ulama, harus orang yang memberi hutang tadi, dia boleh minta harta dia ataupun hutang dia kepada siapa yang dia nak,
sama ada daripada orang yang berhutang dengan dia ataupun orang yang menjadi penjamin hutang kepada orang yang berhutang dengan dia. Itu pendapat majoriti di kalangan ulama. Pendapat Imam Malik, dia kata ala yutalib al-kafil illa an yuflisul gharim. Tak boleh minta kepada penjamin tadi duit, melainkan kalau orang yang berhutang tadi muflis ataupun orang yang berhutang tadi menghilangkan diri, baru boleh minta kepada penjamin orang tersebut. Tak boleh terus minta kepada penjamin. Ini pendapat Imam Malik, berbeza dengan pendapat majoriti di kalangan ulama. Imam Malik menyatakan sebabnya memulakan tuntutan kepada orang yang berhak ke atasnya untuk bayar hutang itu lebih aula. Melainkan orang tadi tak ada, maka barulah jumpa penjamin dia dan minta hutang tersebut. Dalam bab kafalah, penjamin ini adalah tidak sah melainkan pada hak-hak yang harus menggantikan pada hak tersebut, iaitu yang berkaitan dengan zimmah, dengan tanggungan hutang, tanggungan harta iaitu hutang. Dan hutang tersebut mestilah sabit dan juga mustaqir, tetap, iaitu lazim. Tidak sah kalau kafalah tapi hutangnya berbayar berperingkat-peringkat. Contohnya hutangnya itu bayar hutang 10,000, bayar sebulan 200. Itu tidak dibenarkan kafalah, tidak sah. Ulama menyatakan tidak sah. Sebab apa tidak sah? Kerana ia adalah bukan hutang yang lazim. Hutang yang lazim tu seketul hutang. Berapa hutang? 10,000. Saya menjadi penjamin kepada orang ni yang berhutang 10,000 ringgit. Adapun hak yang tidak mungkin bagi seseorang yang untuk mendirikan hak tersebut bagi pihak seseorang yang lain, dia tak boleh gantikan orang lain. Seperti hudud. Hudud tak boleh jadi garantor, tak boleh jadi penjamin pada masalah hudud di sisi majoriti di kalangan ulama. Sebab dar'u hadhil hudud matlubu ma amkana. Menolak hukuman hudud ini adalah dituntut semungkin yang boleh. Apa maksud menolak? Mana kalau boleh, jangan direport sesuatu itu kepada hakim, sesuatu kes yang boleh dikenakan hudud. Bila saja report, buat laporan aduan kepada hakim, maka pada ketika itu tak ada pilihan dah, kena potong tangan, kena laksanakan hudud. Sebab bila sampai kes kepada hakim, jadi wajib untuk dilaksanakan. Imam Abu Yusuf, Al-Qadhi Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi dan juga Muhammad bin Haisan Al-Syaibani, dia mengharuskan kafalah penjamin ini dalam bab hudud dan juga qisas. Walaupun majoriti di kalangan ulama tak membenarkannya dalam bab hudud, tetapi Abu Yusuf dan juga Muhammad, dua orang kuat dalam mazhab Hanafi, membenarkan kafalah dalam bab hudud dan juga qisas. Sebab apa dibenarkan? Kerana keharusan kafalah dengan jiwa kan harus menjadi penjamin kepada manusia, maka dalam bab hudud qisas juga hukumnya harus menjadi penjamin kepada manusia dalam bab hudud ataupun bab qisas. Bagaimana pendapat ulama Syafi'i? Ulama Syafi'i mengharuskan kafalah, iaitu mengharuskan kafalah menyerahkan manusia ini dalam bab hudud semata-mata ataupun dalam bab qisas. Dalam bab hudud ni Allah Ta'ala, tak ada kena-mengena dengan makhluk. Allah Ta'ala, perintah Allah. Bab qisas juga boleh menjadi garantor, penjamin di sisi ulama Syafi'i. Dan juga had qazaf, tuduh orang berzina melewat had qazaf, dan juga ta'zir. Ini semua
boleh menjadi penjamin. Ulama Syafi'i membenarkan. Hukumnya sah kafalah. Kerana itu adalah hak anak Adam, hak manusia. Qisas ni hak manusia. Manusia sama ada dia nak tak nak dilaksanakan hukuman qisas, nak minta duit pampasan je boleh, tak jadi masalah. Kerana ia seperti semua hak-hak anak Adam, hak-hak manusia yang berbentuk harta. Sama. Dalam bab qisas, had qazaf, ta'zir, sama hukumnya, iaitu boleh. Ulama Syafi'i membenarkan kafalah jiwa. Contohnya, seseorang yang mencuri, maka dia menjadi penjamin. Sekiranya orang ni bersalah, dia akan bawa datang orang ini untuk dilaksanakan hukuman hudud ke atasnya. Kemudian istirqaq, menjadikan hamba, orang yang mencuri. Kerana kita bincang dahulu, bin Yamin ini ditangkap kerana dituduh mencuri, kerana barang milik raja berada di dalam bekas makanan dia. Maka dijadikan ia bin Yamin ini sebagai hamba. Itu adalah undang-undang agama, syariat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya dapat difahami perkara ini daripada jawapan anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Mereka kata, qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Mereka jawab apa anak-anak Nabi Yaqub? Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh. Balasannya orang didapati barang raja dalam bekas dia, maka itulah balasannya, iaitu dijadikan sebagai seorang hamba mengikut syariat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Hukum pencuri di sisi penduduk Mesir adalah dibayar di'fai ma akhadha, 2 kali ganda apa yang diambil. Kalau dia curi barang yang bernilai RM1,000, kena ganti dengan barang yang bernilai RM2,000. 2 kali ganda. Apa yang diambil? Kalau 2 kali ganda RM3,000 RM1,000 kalau dia curi. Sekali ganda RM2,000. Kalau 2 kali ganda RM3,000. Adapun memotong tangan pencuri, ini adalah syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Nabi Muhammad ini telah memansuhkan syariat-syariat yang terdahulu. Ataupun memansuhkan syariat Nabi Yaqub, iaitu menjadikan pencuri ini sebagai hamba. Perkara yang seterusnya harus untuk tawassul, untuk mengambil jalan perantaraan untuk sampai kepada maksud ataupun hak yang sepatutnya disyariatkan, selagi mana perkara tersebut tidak menyanggahi syariat dan tidak memusnahkan hukum asal syariat. Ulama-ulama Hanafi, ulama Syafi'i, mereka mengharuskan hilah, membuat satu hilah terhadap perkara-perkara yang diharuskan. Hukumnya harus. Jangan hilah untuk perkara haram, untuk perkara yang diharuskan. Istikhrajul huquq, dan juga dan ulama Hanafi Syafi'i juga mengharuskan hilah untuk mengeluarkan hak. Seperti mana perbuatan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia meletakkan piala raja, tempat cedok makanan raja, dalam bekas bin Yamin. Sepatutnya ini dipanggil khianat, buat naya ke orang. Tapi bukan buat naya, bukan buat khianat, tidak. Tapi itulah satu-satunya cara untuk mengekalkan bin Yamin bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Seperti mana perbuatan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam bersama dengan isteri dia. Quran bagi tahu, wa khudh bi yadika dhi'san fadrib bihi wa la tahnath. Kamu ambil dengan tangan kamu satu genggam, kamu ambil apa, dhi'san, lidi, satu genggam lidi-lidi. Kemudian fadrib, 100 lidi ada dalam tu.
kemudian kamu pukullah dengan lidi-lidi tersebut isteri kamu sebagai kafarah sumpah, sebagai kafarah sumpah terhadap apa yang telah kamu langgar sumpah. Wala tahnas, dan itu tidak berdosa. Boleh maknanya. Kalau nak sebat 1 sampai 100 kali susah, maka buat helah dia dengan cara lidi-lidi yang kecil, himpunkan 100, kemudian sebat sekali sebat. Wali amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu helah Nabi Ayub dalam melaksanakan kafarah sumpah, sebab dia bersumpah, dia bersumpah untuk melaksanakan memukul isteri dengan 100 sebatan. Begitu juga dengan suruhan Nabi, iaitu Nabi suruh jual tamar yang tak elok dengan dirham dan membeli tamar yang elok dengan dirham. Sebab pada zaman Nabi, dalam satu hadis, di kalangan sahabat ada yang tukar tamar yang tak elok dengan tamar yang elok. Tamar yang elok sedikit, tamar yang tak elok tu banyak, supaya sama adil. Tapi hadis tak benarkan perkara ni. Tamar kurma tukar sama kurma mesti sama banyak. Kalau tak sama banyak dipanggil sebagai riba fadl. Sebab kurma ni tamar, kalau nak tukar kena sama banyak. Dia tak tengok elok tak elok, dia tengok timbangan, mesti kena sama berat. Kalau tak dia jadi riba. Sama juga dengan emas. Bila emas ni tak kira 916 ke 999, tapi kalau nak tukar kena sama berat. Kalau 100 gram, yang 999 pun 100 gram, walaupun 999 lebih bernilai daripada, lebih mahal daripada 916. Begitulah, nak bagi tahu helah yang Nabi ajarkan. Cara dia, kalau kamu nak mengelak riba, kamu beli kurma tak elok dengan duit, kemudian yang seorang lagi beli kurma yang elok dengan duit juga, baru tak jadi riba. Sebab duit dengan kurma tak jadi riba. Pertukaran kurma dengan kurma boleh jadi riba. Ijma' di kalangan ulama menyatakan sebelah suara, harus bagi seorang lelaki, harus bagi seseorang sebelum sampainya haul zakat ke apa ke, dia tasarruf, dia gunakan harta tersebut dengan cara jual ataupun bagi ke orang, apabila dia tidak niat untuk lari daripada membayar zakat. Contohnya zakat dia hujung bulan depan kena bayar dah cukup haul, nisab pun dah cukup, tapi dia kurangkan nisab dengan cara dia jual harta dia, aset dia, ataupun dia bagi ke orang supaya tak perlu bayar zakat. Ini helah. Ialah ini dibenarkan sekiranya dia tak niat pun tak nak bayar zakat, cuma memang dia nak jual sebab ada keperluan, itu tak apa. Tapi bila mana dah sampai haul, maka tak halal baginya, tidak boleh bagi dia untuk dia buat helah, dan juga tak boleh bagi dia kurangkan nisab. Contoh yang mudah, zakat kambing ni, kalau 40 ekor kambing, dah kena bayar seekor kambing zakat. Dah kena bayar seekor kambing zakat. Bila mana nak cukup setahun dia jual sampai tinggal 37 ekor. Maknanya bila 37 ekor tak perlu bayar zakat, sebab tak cukup 40. Sebab apa dia jual? Sebab untuk mengelak zakat. Itu dalam mazhab Syafi'i kita makruh. Sekiranya dah cukup haul, dah setahun dah, kambing pula ada 41 ataupun 42 ekor, dah cukup setahun dah, kemudian barulah dia nak kurangkan bilangan kambing dari 37 38, maka tak perlu bayar zakat. Tetapi dah cukup haul, dah cukup setahun dah, memang bilangannya lebih 40, maka pada ketika itu dia wajib membayar zakat. Tak boleh lagi helah kena sebelum, tak boleh selepas. Wala an yufarraq baina mujtami'in wala an yajma' baina mutafarriqin.
Ada satu hadis dalam riwayat Imam Bukhari, wala yajma' baina mutafarriq wala yufarraq baina mujtami' khasyata sadaqah. Tak boleh mengumpulkan antara yang dua benda yang berpisah, tak boleh kumpulkan. Contohnya 20 ekor kambing dia berada di sini, 20 ekor lagi berada di jauh, dua marhalah jauh. Adakah dia wajib zakat? Tak wajib zakat. Sebab apa? Kata 40. Dalam masalah binatang ternak ini, dia tak sama macam harta. Harta kita kalau sini ada, contohnya zakat simpanan 20,000, dah cukup setahun 20,000. Tapi masalahnya 10,000 kat sini, 10,000 dekat negeri lain, tetap kena campur semua dan kena keluar zakat. Itu dalam masalah harta. Masalah binatang ternak dia lain. Sebab tu Nabi kata la yajma' baina mutafarriq, jangan dikumpulkan antara dua binatang yang terpisah. Harta pemiliknya seorang, tetapi hartanya satu di sini, satu di sana, jauh. Jangan dikumpulkan. Bila dikumpulkan kena bayar zakat. Kalau tak dikumpulkan tak kena bayar zakat. Itu beza dia. Wala yufarraq baina mujtami'in khasyata sadaqah, dan tidak dipisahkan antara mujtami'. Tadi tak boleh kumpulkan, ni tak boleh pisahkan. Tak boleh dipisahkan antara kalau dah kumpul. Contohnya bila mana share, tak salah saya dah kena check balik, tak salah 120 ekor kena keluar zakat. Tapi kalau dia share tetapi tak cukup lagi 120 ekor, maka tak kena zakat. Contoh, bila dia share tetapi dipisahkan dia, mana share dua orang tapi dipisahkan. Okey, sebenarnya kalau seorang-seorang 40 ekor keluar seekor zakat, seekor kambing. Jadi kalau jadi macam tu kena bayar 3 ekor kambing. Sebenarnya kena bayar seekor je, tapi sebab share kena bayar seekor. Tapi disebabkan dipisahkan, walaupun harta tu share tapi dipisahkan, kena bayar banyak zakat. Itu Nabi larang. Sebab dalam bab binatang ini ada benda yang Nabi tak boleh gabungkan, ada benda tak boleh dipisahkan. Dia akan jadi banyak kena bayar zakat. Sebab dalam bab share ada share yang syuyu', yang sya'i', iaitu dia share semua sekali. Kambing-kambing semua dia share. Maknanya bila share dalam perniagaan contoh, ataupun dalam mengembala kambing, kita tak boleh nak pisahkan, oh ni 40 ekor kamu, 30 ekor aku. Tak boleh pisahkan sebab dia dah share. Satu lagi share juga, tapi share dalam bab makanan, minuman, itu share dengan kawan dia. Tapi kambing beza-beza. Itu semua ada perbahasan khusus lah. InsyaAllah kita bincang lain kali. Kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, idza fawwata min malihi syai'an yanwi bihi al-firar min az-zakah qabla al-hawl bi syahrin aw nahwi lazimathu az-zakah 'inda al-hawl akhzan minhu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam khasyata as-sadaqah. Apabila seseorang itu dia melupuskan harta dia, sebab niat dia tak nak bayar zakat, sebelum tak cukup haul setahun, makna lagi sebulan nak cukup haul, nak cukup setahun, cepat-cepat dia jual barang dia ataupun dia bagi ke orang semata-mata tak nak bayar zakat, maka Imam Malik kata wajib zakat. Cukup haul wajib zakat, sebab memang niat dia tak baik, nak lari daripada zakat. Ini mengambil daripada sabdaan Nabi SAW, khasyatas sadaqah. Nabi larang, tak boleh, kerana tak boleh buat macam tu kerana takut nak bayar zakat. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Hanafi, innawa bitafriqihi al-firar min az-zakah qabla al-hawl bi yawmin la yadurruhu. Sekiranya dia niat bitafriqihi, untuk mengasingkannya. Sebab apa nak asingkan harta, asingkan binatang ternak? Supaya tak nak kena bayar zakat.
Sebelum cukup haul, sama ada sebelum cukup haul sehari ke, seminggu ke, sebulan ke, maka tidak memberi kemudaratan kepadanya. Kerana zakat ini cukup dengan haul. Cukup setahun, wajib bayar. Kalau tak cukup setahun, tak wajib bayar. Walaupun dia nak mengelak daripada zakat ke, dia nak lari daripada zakat, itu terpulang pada itu niat dia. Tapi kewajipan tetap tak ada. Sebab tak cukup syarat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki ke atas lidah anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam dihukum mengikut hukuman Bani Israel, iaitu menjadikan pencuri sebagai hamba. Sedangkan hukum Raja Mesir pada ketika itu adalah dengan cara memukul, dengan cara membayar 2 kali ganda harta yang dicuri. Tetapi hikmah, kehendak Allah Ta'ala gerakkan hati anak-anak Nabi Yaqub untuk mereka sendiri yang menyatakan hukuman, ikut hukuman pensyariatan Bani Israel, iaitu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Lillahi fi khalqihi syu'un. Milik Allah Ta'ala lah pada semua makhluk, urusan makhluk semua milik Allah. Allah Ta'ala boleh meninggikan kaumnya Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala boleh menghina kaumnya Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala boleh mengangkat darjat siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, sama ada mengangkat darjat dengan keimanan ataupun dengan keilmuan. Ibnu Abbas menyatakan, yakunu za a'lam man za wa za a'lam man za wallahu fawqa kulli dhi wallahu fawqa kulli alim. Yakunu za a'lam min za wa za a'lam min za. Ibnu Abbas kata sekiranya orang yang mempunyai ilmu itu lebih alim berbanding orang ini, orang ini lebih alim daripada orang ini, maka ingatlah, sekiranya orang ini lebih berilmu daripada orang ini lebih berilmu daripada orang ini, Allah Ta'ala berada di atas setiap orang yang berilmu, iaitu ilmu Allah Ta'ala mencangkupi semua sekali. Ibnu Abbas menyatakan Allahul Alim, Allah Ta'ala maha mengetahui, wa huwa fawqa kulli alim, dia berada di atas. Di atas ni maksudnya dia mengetahui segala-galanya. Ayat ini menunjukkan ilmu adalah asyraful maqamat, maqam yang tertinggi, yang termulia, yang teragung, darjat yang tertinggi, iaitu ilmu. Kita lihat pada ayat 77, 78, 79. Ini mengenai apa? Mengenai dengan kisah Nabi Yusuf dan juga satu niqash ataupun satu perbahasan yang tajam, perbalahan yang tajam di antara anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam dan di antara Nabi Yusuf dan antara wa baina abihim, dan di antara ayah mereka. Mana anak-anak Nabi Yaqub ini deal dengan Nabi Yusuf, dalam masa yang sama mereka deal dengan ayah mereka Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam haula sariqah al-maz'umah, mengenai dengan mereka didakwa sebagai pencuri. Kita lihat pada ayat 77. Qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Mereka berkata, adik-beradik Nabi Yusuf, sekiranya in yasriq, sekiranya Binyamin ini mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl, sesungguhnya adik-beradik yang seibu dengan dia, adik-beradik seibu dengan Binyamin ni, iaitu yang dimaksudkan adalah Nabi Yusuf, sebelum ini mencuri juga. Jadi maksud dia kalau Binyamin ni mencuri, tak mustahil lah, sebab adik-beradik dia yang seibu dengan dia iaitu Nabi Yusuf juga mencuri. Tapi mereka tak sebut secara jelas Yusuf, mereka sebut adik-beradik Binyamin. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam
merahsiakan perkara tersebut dalam diri dia, menyatakan dalam suara kecil hatinya, walam yubdiha lahum, Nabi Yusuf tak menjelaskan kepada mereka. Makna Nabi mereka tuju kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun mencuri. Jadi Nabi Yusuf dengar jawapan mereka ini, Nabi Yusuf sabar. Kalau tak, boleh saja Nabi Yusuf kata, yang mencuri itu bukan aku, tetapi kamu lebih teruk daripada perbuatan aku. Tapi Nabi Yusuf tak cakap macam tu. Qala antum syarrum makana. Quran menyatakan, Nabi Yusuf berkata, antum syarrum makana, kamu lebih teruk, lebih jelek tempatnya berbanding kami. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah Ta'ala maha mengetahui, lebih mengetahui terhadap apa yang kamu sifatkan. Pada ayat ke-78, qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Mereka berkata, siapa mereka? Iaitu adik-beradik Nabi Yusuf. Ya ayyuhal aziz, wahai pembesar Mesir, innalahu aban syaikhan kabiran, sesungguhnya Binyamin ini mempunyai ayah yang dah tua sangat. Fakhudh ahadana makanah, wahai pembesar Mesir, ambillah salah seorang di kalangan kami. Kami ni ada 10 orang, ambillah salah seorang di kalangan kami menggantikan tempat Binyamin. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat kamu wahai pembesar Mesir di kalangan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ayat 79, qala ma'azallah, pembesar Mesir kata ma'azallah, kami berlindung dengan Allah Ta'ala, an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Kami berlindung kepada Allah, kami nak ambil, kami tak akan ambil melainkan orang yang kami dapati barang kami di sisi dia, baru kami ambil. Barang curi tadi berada di sisinya, maka sabitlah ia mencuri, maka kami akan ambil orang tersebut. Kalau kami tukar dengan orang lain, makna kami telah berlaku zalim, menangkap orang yang bukan mencuri dan melepaskan pencuri. Itu maksud daripada perkataan pembesar Mesir itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita lihat sikit pada ayat yang ke-77 tadi, ayat ke berapa tadi? 77. In yasriq faqad saraqa aqul lahu min qabl. Maksudnya sekiranya Binyamin mencuri, dia mewarisi perkara ini daripada adik-beradiknya, iaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita lihat, dikatakan milik ayah kepada ibunya. Ayah kepada ibunya, ibu Nabi Yusuf, maksudnya datuk je lah, sebelah ibu dia. Datuk sebelah ibu dia ada berhala tau. Ada berhala daripada emas. Maka Nabi Yusuf curi, dan Nabi Yusuf telah pecahkan dan campak berhala tersebut di kawasan bangkai haiwan, supaya Nabi Yusuf tak nak datuk dia sembah perkara ini. Jadi maksudnya Nabi Yusuf curi berhala tersebut. Ini ada pandangan yang menyatakan sedemikianlah. Nabi Yusuf kata, antum syarrum makana, kamu lebih buruk, lebih jelek banding kami, kerana kamu mencuri saudara kamu sendiri, iaitu Yusuf alaihi salatu wassalam, daripada ayah kamu Nabi Yaqub, kemudian kamu buat zalim kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lamu bima tasifun.
Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tak betul, tak sahih cerita mengenai aku, mengenai adik aku iaitu Binyamin, yang menyatakan dia sebagai seorang pencuri. Bukanlah realiti seperti mana yang kamu sebutkan tadi. Wa huwa ya'lam, Allah Ta'ala lah yang Maha mengetahui. Kerana strategi rancangan ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu lagi kisah mengenai yang menyatakan Nabi Yusuf AS sebagai pencuri ini. Makcik Nabi Yusuf AS, makcik sebelah ayah dia lah, mewarisi daripada Nabi, seperti tali pinggang, dia mewarisi daripada Ibrahim AS. Kemudian makcik dia ni menjaga Nabi Yusuf. Makcik dia ni suka sangat kepada Nabi Yusuf. Makcik Nabi Yusuf. Falamma syabba, bila Nabi Yusuf dah besar sikit, dah menjadi kanak-kanak, pada ketika itu Nabi Yaqub nak ambil balik dia. Nak ambil balik Nabi Yusuf daripada makcik dia ni, daripada makcik Nabi Yusuf. Kemudian makcik dia telah ikat yang seperti tali pinggang tadi ala wastihi, di pinggang Nabi Yusuf. Kemudian makcik dia kata tali pinggang yang dia dapat daripada Nabi Ibrahim yang dia warisi tadi hilang, tak tahu pergi mana, hilang. Kemudian bila dicari, tengok tali pinggang tersebut berada di pinggang Nabi Yusuf, maka fasarat ahaqqu bihi fi hukmihim, maka dia menyatakan Yusuf lah lebih berhak dikenakan hukuman sebab dia mencuri. Itulah antara beberapa pendapat yang menyatakan Nabi Yusuf itu mencuri, tapi semua cerita-cerita ni tak kuat lah. Cerita-cerita ni cerita yang tidak kuat, sandaran tak kuat. Mereka menyatakan innalahu aban syaikhan kabiran, pada ayat 78. Ayah kami dah tua sangat ni. Dia suka yuhibbuhu aktsaru minna, dan dia suka Binyamin ni lebih berbanding kami. Jadi kalau Binyamin ni kena tangkap, kami pulang tak sama kepulangan kami dengan kepulangan Binyamin. Jadi kami nak menghiburkan hati ayah kami yang telah tua, yang mana anak dia telah hilang seorang, Nabi Yusuf telah hilang. Jadi kami naklah supaya Binyamin ni tak hilang seperti Yusuf. Itu permintaan mereka. Wa yahzunuhu firaqahu, dan dia rasa sedih terhadap perpisahan dia dengan Yusuf, dan kalau boleh kita tak nak lagi menambah penderitaan ayah kami ini, maka ambillah salah seorang di kalangan kami menggantikan tempat Binyamin. Apa munasabah ayat ini dan juga ayat sebelum ini? Kecurian ini sebenarnya telah menggoncangkan jiwa dengan mendalam, telah menggoncangkan jiwa anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Bila sebut curi bukan perkara biasa, seolah-olah dia telah memberi satu hentakan yang cukup dalam kepada jiwa anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Fasara niqash al-had wal hiwar asy-syadid, berlakulah satu perdebatan, perbalahan yang sengit, yang hangat antara anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam sesama mereka, dan juga di antara mereka dengan Nabi Yusuf. Mereka bermesyuarat, berunding macam mana kita nak dapatkan Binyamin balik. Kemudian mereka berunding pula dengan Nabi Yusuf nak dapatkan Binyamin. Kemudian mereka berunding pula dengan ayah mereka, bagaimana kita nak cerita tentang kehilangan Binyamin. Semua ini menjadi satu perkara, isu yang besar.
untuk mereka kembalikan Binyamin kepada ayah mereka. Kerana mereka semua akan pulang, tapi dua anak mereka tak pulang. Dua anak mereka tidak pulang. Siapa dia? Iaitu anak sulung kepada Nabi Yaqub. Nama dia Rubil ataupun Yahuza, anak sulung. Dia tak pulang sebab dia tak sanggup melihat penderitaan yang ditanggung oleh ayah dia ke atas kehilangan Nabi Yusuf sebelum ini. Kemudian ditambah lagi dengan kehilangan Binyamin. Dia kata, biarlah aku berada di sini, kamu semua pulang. Wa asghar auladihi wa huwa Binyamin. Dia tak pulang, anak sulung Nabi Yaqub dan juga anak bangsu Nabi Yaqub juga tak pulang, iaitu Binyamin, kerana ditangkap, kerana dituduh sebagai pencuri. Pada ketika itu anak-anak Nabi Yaqub AS tidak menemui satu jalan untuk pertahankan hujah mereka. Apa yang kita nak jawab? Kita dah bagi tahu dulu kita nak bawa Binyamin ke Mesir untuk dapatkan makanan, kemudian kita nak hantar balik Binyamin kepada Nabi Yaqub. Mereka hanya bagi hujah yang biasa-biasa, yang santai-santai. Mereka tak bagi secara hujah yang kuat, hujah yang biasa saja. Wa huwa ta'kid hadisatis sariqah, dan mereka menegaskan peristiwa kecurian ini daripada adik mereka iaitu Binyamin, seperti mana telah mencuri Nabi Yusuf sebelum daripada ini. Sebab mereka nak bagi tak cerita apa kepada Nabi Yusuf? Adakah telah kantoi adik dia mencuri? Apa nak bagi tahu? Maka mereka hanya boleh kata, oh, sebenarnya dia mencuri sebab abang dia dulu seorang mencuri juga. Itu saja yang mereka boleh bagi tahu. Mereka menyatakan peristiwa ini adalah peristiwa yang ajibah, yang sungguh menakjubkan, yang ajaib. Anna Rahil, kerana Rahil ini ibu Nabi Yusuf dan juga Binyamin. Sebab mereka adik-beradik seibu, Nabi Yusuf dan juga Binyamin, adik-beradik seibu. Jadi Nabi Yusuf dan juga Binyamin ini, mereka menyatakan satu peristiwa yang sungguh ajaib, bagaimana Rahil telah melahirkan dua pencuri. Rahil ni adalah ibu mereka, ibu Nabi Yusuf dan juga Binyamin. Kemudian mereka menyatakan, adik-beradik Nabi Yusuf mengatakan, ya bani Rahil, wahai anak-anak Rahil, ma aktsaral bala alaina minkum, betapa dahsyatnya bala kepada kami yang telah kamu lakukan. Maka Binyamin berkata, ma aktsaral bala alaina minkum, betapa banyaknya bala musibah kamu terhadap kami. Zahabtum bi akhi, kamu bawa keluar bersama dengan kamu adik-beradik aku Nabi Yusuf, wa dhayya'tumuh fil mafazah, kamu sia-siakan dia, kamu campak dia di padang pasir, di perigi, biarkan bersendirian. Summa taqulun li hadzal kalam, kemudian kamu menyatakan perkara ini, perkataan ini kepada kami. Betapa besarnya musibah anak-anak Rahil ni kepada kami, sedangkan musibah kamu lebih besar. Perkataan siapa ini? Perkataan Binyamin. Mereka berkata kepada Binyamin, fa kaifa kharaja suwa' min rahlik, bagaimana piala raja ada dalam kamu punya bekas makanan. Faqala wada'ahu fi rahli man wada'al bida'ah fi rihalikum, maka Binyamin kata, telah meletakkan piala raja ni dalam bekas makanan kamu adalah orang yang meletakkan makanan dalam bekas makanan kamu, iaitu orang raja juga yang buat. Cukup sekadar ini dulu pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.